Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, barisan-barisan timbalan, barisan-barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua, para pembentang dan hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berhimpun di dalam talian bagi menyatakan penyatuan hasrat kita untuk kecemerlangan pendidikan Negeri Pahang dalam perkongsian amalan terbaik mata pelajaran teras CJ Pelajaran Malaysia SPM Sekolah-Sekolah 5P Negeri Pahang tahun 2023. Dengan keberkatan agar program pada pagi ini berjalan dengan lancar, seterusnya mampu mencapai objektif, sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati juga usaha-usaha kami, ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, putusan-putusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami, memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melarangi perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dikasihi, program pengupayaan pemimpin pendidikan Pahang atau lebih dikenali sebagai 5P sememangnya amat sinonim di bibir warga pendidik di negeri Pahang ini. Apatah lagi, 5P merupakan sebahagian program utama dalam transformasi pendidikan Pahang TPP melalui 3 inisiatif. Pertama, inisiatif 3, peningkatan kualiti dan keberkesanan MLT. Inisiatif 4, peningkatan kualiti dan keberkesanan SLT. Inisiatif 8, memacu transformasi pendidikan. Maka oleh sebab itu, sudah semestinya demi kepentingan bersama, perkongsian amalan terbaik sudah semestinya menjadi sebahagian strategi untuk kita memajukan pendidikan di negeri ini. Hadirin sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih sulaman mesra satukan jiwa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan
Cikgu Munirah binti Cik Ismail daripada SMK Seri Lipis untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Teras SPM Sekolah-Sekolah 5P bagi subjek pendidikan Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator untuk program perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Teras SPM Sekolah-Sekolah 5P pada hari ini. Yang berusaha Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pelajaran Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Sektor Pembelajaran GPN dan BPD Negeri Pahang, semua guru dan murid yang menonton siaran YouTube kita pada hari ini. Saya Ustazah Munirah binti Cik Ismail daripada SMK Seri Lipis. Terpilih terima kasih terpilih memilih saya untuk bersama-sama dengan program JPN hari ini dalam program perkongsian amalan terbaik. Okey, next. Seterusnya, okey, saya memilih gambar piramid untuk slide saya yang ketiga, iaitu menandakan di sini adalah piramid itu ada kaitan dengan apa yang saya akan kongsikan pada hari ini. Next. Okey. Disebabkan perkongsian kita pada hari ini adalah perkongsian dalam masa yang singkat, jadi saya memilih satu sahaja kaedah yang saya gunakan dalam saya mengajar pendidikan Islam. Daripada berbagai kaedah yang saya gunakan untuk pelajar mendapat 100 markah dalam kertas PAI pendidikan dari kertas PAI SPM, ya. Okey, saya memilih berkongsi hari ini iaitu 20 markah sahaja daripada 100, ya. Maknanya perkongsian saya hari ini ialah berkaitan dengan menjawab soalan kebat yang mana disedia maklum, ya, di dalam kertas peperiksaan kertas 1 pendidikan Islam, pelajar perlu menjawab soalan dalam berbagai konstruk dan berbagai aras, ya. Okey, jadi saya terpanggillah untuk berkongsi amalan kaedah yang saya gunakan kepada pelajar-pelajar saya, iaitu berkaitan dengan soalan kebat. Okey, jangan kena fahamlah, maknanya 20 markah sahaja yang saya pilih untuk membantu kecemerlangan, ya, membantu untuk pelajar mendapat A, ya. Okey, saya memilih soalan kebat 20 markah itu, iaitu pelajar-pelajar perlu tahu, dan perlu dapat membezakan manakah soalan kebat dan manakah soalan-soalan yang lain, ya, soalan-soalan markah yang lain. Okey, untuk pelajar dan guru-guru lah, okey, untuk pelajar untuk mengenal pasti ciri-ciri soalan kebat ini ialah adanya stimulus, ya. Untuk membezakan dengan soalan-soalan yang lain walaupun 4 markah tetapi tidak ada stimulus. Jika soalan yang ada stimulus ataupun rangsangan minda inilah dikenali sebagai soalan kebat dalam kertas PAI. Okey, bagaimana pelajar nak kenal stimulus ataupun rangsangan minda ini? Berbagai-bagai cara, berbagai teknik lah yang telah dimasukkan di dalam kertas soalan. Ada dalam bentuk bergambar, okey, next. Ada dalam bentuk bergambar, bentuk petikan ayat ataupun bentuk pernyataan ataupun keratan akhbar dan lain-lain lah. Mana kalau dalam soalan peperiksaan tersebut ada stimulus ini ataupun rangsangan minda ini membuktikan bahawa soalan itu adalah soalan kebat.
Mana pelajar ada cara lah, ada cara bagaimana nak dapat markah untuk menjawab soalan kebat. Okey, next. Okey, yang kedua, soalan kebat ini di dalam soalan dia tiada menulis kuantiti jawapan. Maknanya soalan tu direct sahaja, tidak ada kuantiti. Kalau soalan biasa, soalan yang bukan kebat, biasanya dia akan tulis dulu kuantiti ya. Maknanya contohnya terangkan 2 hikmah beriman dengan nama Allah Asy-Syahid. Senaraikan 3 sumbangan Asy-Syafi'i dalam sejarah Islam dan lain-lain lah. Bermakna kalau soalan ada kuantiti bilangan tersebut walaupun 4 markah tetapi dia bukan soalan kebat. Jika soalan kebat dia tidak ada kuantiti bilangan untuk menjawab soalan dalam mengisi isi jawapan soalan. Okey, next. Okey, dan yang ketiga, ciri-ciri untuk kenal soalan kebat selain daripada stimulus, tidak ada kuantiti bilangan, dia peruntukan markahnya 4 markah. 4 markah ini berbeza dengan 4 markah pada soalan-soalan yang bukan kebat. Okey, kalau 4 markah untuk soalan kebat, dia memerlukan hanya 1 isi, 1 markah, 1 huraian, 1 markah, 1 huraian lengkap menjadi 3 markah, 1 kesimpulan ditambah-tambah menjadi 4 markah. Tetapi kalau soalan bukan kebat, jawapannya mesti dalam bentuk poin dan bentuk 2 isi dan huraian sahaja, tidak memerlukan kepada huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, next. Okey, format jawapan kebat pula mesti dalam bentuk perenggan ataupun bentuk karangan pendek, bukan dalam bentuk poin. Okey, next. Seterusnya, apabila saya menanda kertas dan mendapati ada beberapa kesilapan ya dari kalangan jawapan pelajar apabila menjawab soalan kebat ini. Yang pertama sekali, pelajar menyangka bahawa peruntukan 4 markah itu memerlukan 4 isi jawapan. Sedangkan hanya 1 isi sahaja ya sepatutnya untuk menjawab soalan kebat. Okey, ada kalanya calon peperiksaan itu menjalin semula stimulus ataupun rangsangan minda yang ada dalam kertas soalan tu dengan harapan untuk mendapat markah. Dan ada juga ketikanya kesalahan-kesalahan ini pelajar gunakan kata hubung yang tidak bersesuaian, kata hubung yang tidak menunjukkan kata hubung menghuraikan ataupun huraian lengkap daripada satu-satu isi sebab dia menggunakan perkataan hubung yang boleh menjadikan ayat tersebut berlaku pengulangan isi dan lain-lain lah. Okey, menulis jawapan dalam bentuk poin, dalam bentuk poin. Jadi soalan kebat sepatutnya pelajar tidak boleh menulis dalam bentuk poin, dia mesti menulis dalam bentuk karangan pendek ataupun dalam bentuk perenggan. Okey, lagi. Next. Okey. Kemudian selain daripada ada 4 ciri-ciri untuk soalan kebat tadi, pelajar ataupun calon SPM juga perlu melihat kepada apa kata kunci daripada soalan yang ditanya. Okey ya. Bagaimana nak membina jawapan kebat? Ada kata kunci ya, kata kunci dalam soalan tersebut Ada kata kunci ataupun diberi kata cara bahasa mudahnya, bahasa pelajar kita ni dah ada clue dia ya. Okey, clue dia ni contohnya bagaimanakah, kenapakah, apa pendapat anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku, ramalkan, beri pendapat dan hujah. Okey. Okey, ini adalah kata-kata kunci kepada menjawab soalan kebat. Sebab setiap kata kunci ini sebenarnya memberi gambaran isi ya, isi kepada pelajar tu isi. Nak ambil kepada
Okey, next. Okey, kalau kata tugas kepada soalan tersebut, bagaimanakah pelajar perlu menulis isi daripada soalan kebat tersebut, iaitu berkaitan dengan cara ataupun usaha. Kalau kata tugas daripada soalan tu, kata tugas ini kita suruh pelajar ataupun calon tu sepatutnya dia menggariskan ataupun highlightkan kata kunci ataupun kata tugas dalam soalan tersebut. Okey, apabila dia menggariskan perkataan dalam soalan tersebut ada mengapakah, bermakna calon mesti menulis isi daripada sebab, faktor ataupun punca kepada sesuatu topik yang keluar dalam soalan peperiksaan. Okey, kalau kata tugas sejauh manakah, maknanya pelajar memilih isi daripada apa kelebihan, kebaikan ataupun hikmah daripada sesuatu tajuk yang keluar. Okey, kalau kata kunci pada soalan ataupun kata tugas dalam soalan kebat tersebut memerlukan kepada ramalkan kemungkinan atau apakah yang akan terjadi. Maknanya isi yang perlu pelajar pilih ialah daripada kesan, akibat, implikasi dan bergantung kepada kehendak soalan. Soalan tersebut memerlukan kepada kesan yang baik ataupun kesan buruk ataupun jawapan dalam bentuk negatif ataupun positif, itu bergantung kepada bentuk ayat soalan yang keluar di dalam kertas peperiksaan. Begitulah juga jika kata tugas dalam soalan berkaitan kebat ini memerlukan kepada hujah, bermakna pelajar perlu menjawab soalan tersebut, isinya ialah sebagai bukti. Okey, itu kata tugas untuk mengenal dan menjawab soalan kebat 20 markah di dalam kertas satu. Okey, makna dalam peperiksaan kertas peperiksaan kertas satu pendidikan Islam ini sebenarnya ada 5 soalan besar. 5 soalan. Soalan 1 merangkumi bab tilawah ataupun hadis 20 markah. Soalan 2 daripada bab akidah tingkatan 4 tingkatan 5 20 markah. Soalan ketiga daripada bab fiqh ataupun ibadah topik tingkatan 4 dan tingkatan 5 20 markah. Soalan yang keempat daripada tamadun Islam ataupun tokoh ilmuwan 20 markah, dan bahagian akhlak Islam 20 markah. Di dalam setiap bahagian soalan ini merangkumi 4 markah soalan kebat. 4 markah soalan kebat, 4 kali 5 bermakna 20 markah. Jadi saya berkongsilah kaedah untuk menjawab soalan kebat saya pada hari ini bersama dengan anak-anak pelajar dan guru-guru pendidikan Islam lah. Okey, iaitu saya namakan kaedah piramid kebat. Okey, sebagaimana yang kita tengoklah dalam slide saya ni. Okey, piramid kebat yang saya guna pakai ialah saya menetapkan satu isi. Jika pelajar menulis isi, pelajar akan dapat 1 markah. Baru 1 markah. Jika pelajar tulis isi tambah dengan huraian, pelajar akan dapat 2 markah. Okey, jika pelajar tulis isi tambah huraian lengkap, pelajar mendapat 3 markah. Okey, dan seterusnya ada kesimpulannya. Isi tambah huraian lengkap dan tambah kesimpulan, pelajar dapat 4 markah. Okey, jadi bagaimana kaedah ini saya aplikasikan di dalam kelas bersama pelajar-pelajar saya, iaitu isi bergantung kepada kata tugas soalan. Jika soalan
nakkan kepada bagaimana, nakkan kepada apakah, nak kepada huraian ataupun ramalan. Makna satu isi itu pelajar pilih satu isi yang berkaitanlah dengan topik yang keluar. Kemudian untuk menentukan bagaimanakah jawapan pelajar tersebut, jawapan pelajar calon tersebut mengandungi huraian, maka saya menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan kaedah akronim KABUS, iaitu menggunakan kata hubung daripada akronim KABUS, iaitu K mewakili kata hubung kerana, A mewakili kata hubung bagi, U mewakili kata hubung untuk, S supaya ataupun sebab. Okey, ini adalah untuk menetapkan huraian kepada isi. Okey, boleh next. Next lagi. Okey cara untuk menjawab huraian tadi cara untuk menjawab huraian tadi, pelajar perlu meletakkan kata hubung di antara isi. Ada kata hubung akronim KABUS ini, dia adalah huraian kepada isi. Okey, bagaimana untuk pelajar tambahkan lagi markah, satu markah lagi untuk dapat 3 markah. Okey, next. Okey, pelajar menulis contohnya, oleh itu, buktinya, akibatnya, kesannya. Okey, di dalam huraian lengkap ada kata hubung akronim cobat ini, maka calon mendapat 3 markah. 3 markah untuk soalan kebat. Okey, seterusnya. Okey. Satu lagi, untuk dapatkan 4 markah, pelajar perlu menulis kesimpulan daripada keseluruhan isi jawapan calon, iaitu kesimpulan. Isi 1 markah tambah huraian 1 markah tambah huraian lengkap 1 markah tambah kesimpulan 1 markah, bermakna keseluruhan markah pelajar tersebut dapat 4 markah. Maknanya markah penuh untuk setiap soalan kebat. Contoh, okey. Kesimpulan ini pelajar boleh tulis di dalam perenggan jawapan mereka dengan menggunakan perkataan kesimpulannya, justeru, tuntasnya, kemudian bersambung dengan ayat-ayat berbentuk pengajaran. Di sinilah kebat ini menilai kesimpulan yang telah ditulis oleh calon-calon SPM dalam menjawab soalan kebat. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh contoh jawapan pelajar saya yang cemerlang. Ini adalah contoh soalan percubaan, soalan kebat bab hadis soalan 1. Saya ambil sebahagian saja Okey. Di dalam kotak itu ialah dia dikenali sebagai stimulus ataupun perangsang minda. Okey. Perangsang minda, dalam kata tugas soalannya, dia memerlukan pelajar ataupun calon menjawab dalam bentuk memberi pandangan, memberi pendapat. Okey, seterusnya. Contoh jawapan pelajar saya
yang mendapat 4/4 untuk satu soalan, soalan 1. Okey, pelajar saya mendapat 4/4 ini setelah dia mengaplikasikan kaedah piramid kebat yang telah saya ajarkan di dalam kelas. Ini adalah contoh jawapan pelajar saya yang dapat 4/4. Okey, seterusnya. Okey, contoh yang lagi, pelajar yang dapat 4/4 yang mengikut betul-betul cara ataupun kaedah piramid kebat yang saya ajarkan. Okey, next lagi. Okey, ni pelajar saya yang dapat 3 markah. Kenapa dapat 3 markah? Disebabkan dalam kertas jawapan, pelajar ini menjawab tidak ada kesimpulan. Dia hanya ada setakat isi, huraian dan huraian lengkap sahaja. Tidak ada kesimpulan. Okey, lagi. Next. Okey, ni adalah calon saya yang menjawab yang hilang 2 markah. Yang hilang 2 markah disebabkan dia tidak mengaplikasikan kaedah yang saya ajar dalam kelas. Dia masih lagi menggunakan kata hubung yang saya larang dalam kaedah piramid kebat saya, iaitu dengan, dan. Bermakna kalau dia mengulang, menyatakan penyambung kata hubung dengan perkataan dengan, dan ini menunjukkan berlakunya pengulangan isi. Sedangkan kaedah untuk menilai markah kebat memerlukan hanya satu isi, satu huraian lengkap dan satu kesimpulan sahaja untuk pelajar mendapat 4/4 untuk bahagian soalan kebat. Okey, seterusnya. Di sini saya berkongsi sedikit analisis pencapaian pelajar apabila saya mengaplikasikan satu kaedah ini, satu kaedah untuk 20 markah sahaja ya, untuk kaedah piramid kebat ini. Okey. Saya menggunakan kaedah piramid kebat ini bermula daripada tahun 2020. Dan saya nampak markah-markah untuk soalan kebat ini, 20 markah ini banyak membantu pelajar-pelajar saya untuk meningkatkan bilangan markah lah. Okey. Sebab pelajar-pelajar saya ni sebelum pada saya memikirkan kaedah ini, pelajar saya ni banyak tak jawab. Bila tiba je soalan kebat, dia tinggal kosong. Dan bila saya tanya, kenapa awak tak jawab soalan ni? 4 markah sayang, hilang 4 markah. Tetapi dia jawab, susahlah ustazah soalan ni semua. Sebab dia tak didedahkan lagi. Apabila saya memikirkan dan saya buat satu kaedah ini, bila saya aplikasikan bersama pelajar-pelajar saya dan saya dapati adalah 20 markah ini banyak jugalah yang menyumbang kepada pelajar saya untuk dapat A ataupun A+ lah. Okey. Tengok peningkatan, kalau tengok pembandingan JPMP Pendidikan Islam, okey, saya tengok kepada 2020 tu TOV 3.5, P1 4.28, P2 3.5, P3 3.54. Okey, peperiksaan sebenar saya dapat 3.0. Okey, 2001 daripada TOV 4.92, dalam P1 4.13, P2 2.96, P3 2.0. Okey, peperiksaan sebenar dapat 2.54. Okey. Tahun 2022 perbandingannya P2 dengan P3 ya. TOV 4.13, P1 3.78, P2 3.06, P3 2.28. ETR saya 2.53. Okey. Keputusan peperiksaan insya-Allah kita akan tengoklah pada tahun ni.
Okey, di sini sebenarnya peningkatan GPMP di sini bukan bermakna daripada soalan kebat sahaja. Saya ada banyak lagi kaedah, nanti kita akan kongsilah di lain masa, kaedah-kaedah yang untuk soalan-soalan yang lain. Cuma di sini saya hanya berkongsi untuk satu kaedah sahaja sebab kita diberi masa dalam lebih kurang tak sampai setengah jam kan untuk kita bercakap. Okey, next. Next. Okey, pencapaian semasa untuk SPM 2022. Okey, daripada P2 3 orang A+, tapi melonjak kepada 5. Sedangkan ETR saya 6, saya masih lagi ketinggalan satu lagi, satu orang lagi pelajar. Target saya 6 orang, dah tercapai 5. Okey, A 13 orang, A tolak 6 orang. Tapi saya masih lagi ada calon yang mendapat E dan D, ya. Ada satu orang D dan 3 orang E. Okey. Tetapi apabila saya tengok dan analisis item saya, penguasaan kaedah kebat ini banyak jugalah yang membantu untuk pelajar-pelajar saya meningkat, ya, kepada grade lah, meningkat grade, ya, daripada markah ramai yang dapat 20/20 daripada soalan kebat. Okey. Next. Okey, perbandingan markah untuk soalan kebat sahaja, ya, 20 markah itu. Okey, kalau pada soalan, saya fokus kepada soalan, ya. Soalan bahagian tilawah ataupun hadis, iaitu soalan 1, 4/4. Masa P2, 16 orang yang dapat 4/4, yang dapat markah penuh daripada calon 32 orang calon yang mengambil kertas PAI. Okey. Pada percubaan telah meningkat, ya, kepada 18 orang. Daripada 16 dapat 18 orang dah bahagian tilawah ni yang dapat markah penuh untuk soalan kebat. Okey. Untuk soalan 2 iaitu soalan akidah, daripada 9 orang masa P2 telah meningkat kepada 12 orang untuk mendapat yang mendapat markah 4/4. Kemudian ibadah, soalan 3, bab ibadat ataupun fiqh, ada 15 orang masa P2, kemudian meningkat lagi 2 orang, ya, meningkat positif 2 orang, itu meningkat jadi 17 orang meningkat. Tetapi malangnya untuk soalan kebat bahagian tamadun Islam dan tokoh serta akhlak Islamiah ni menurun, negatif 4. Di sini apabila saya melihat kepada analisis item, jawapan pelajar ini di sini sebab tajuk berbeza, topik yang berbeza, mungkin bila saya tanya pada saya kenapa tak dapat markah, ramai yang tak dapat markah 4/4. Hanya 12.5% saja yang dapat 4/4. Ramai yang di sini yang dapat 2, dapat 0 pun ramai. Yang adalah serintinya tak jawab sebab tidak mahir ataupun kurang menguasai tajuk sebenarnya. Dia kurang menguasai tajuk yang masuk di dalam kertas soalan. Okey, next. Okey, antara intervensi yang akan saya buat dengan pelajar saya ini untuk menentukan pelajar saya ni mengguna sepenuhnya piramid kebat saya. Saya kena pastilah pelajar saya bahagian-bahagian lemah tu, kemudian saya akan membuat latih satu soalan kebat setiap bab untuk setiap hari, ya. Okey, next.
Ini adalah list item saya lah. List item saya rasa kena cepatlah. Next sikit lah. Okey, ni yang saya kuning-kuning ni, ini adalah soalan kebat lah. Soalan kebat daripada 5 soalan tersebut. 20 markah. Okey, lagi. Kalau kita tengok pada analisis ni adalah maknanya saya dah buat analisis dah tadi, yang 4/4 tu saya dapat dah meningkat dah impact kepada saya menggunakan kaedah kebat ini. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okey inilah saya ulang tayang sekali lagi. Ini adalah kaedah piramid kebat saya, dan bolehlah saya halalkan untuk berkongsi dengan anak-anak pelajar, cikgu-cikgu lah, anak-anak pelajar sekalian. Okey, saya rasa setakat ini sajalah perkongsian kita hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengingatkanlah, berpesan kepada anak-anak murid saya, anak-anak murid yang menonton siaran kita hari ini, iaitu kalau tengok gambar piramid, okey, ingat piramid kebat ya, ingat piramid kebat. Okey, saya Ustazah mendoakan semoga anak-anak pelajar calon SPM 2022 mendapat kecemerlangan dan A+ dalam pendidikan Islam, dan seterusnya mendapat straight A dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Munirah binti Cik Ismail daripada SMK Swilipis di atas perkongsian amalan terbaik mata pelajaran terakhir SPM sekolah-sekolah 5P. Semoga apa yang dikongsi semestinya menjadi panduan bagi kita dalam menyusun gerak kerja demi kecemerlangan pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan seterusnya negeri. Banyak kelok ke penarik, elok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga apa yang kita kongsikan dapat dimanfaatkan kepada seluruh murid-murid dan pelajar SPM yang akan menduduki SPM tahun 2022 ini akan memperolehi kejayaan, insya-Allah. Saya akhiri majlis dan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran terakhir SPM sekolah-sekolah 5P dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.